hari ini kita akan belajar tentang Bahasa Melayu soalan percubaan PT3 2019 Kelantan Part 2. Jadi kita lihat pada soalan nombor 11. Okey. Jadi soalan nombor 1, lembaga hitam itu telah meresap di dalam kegelapan malam. Apa-apa yang dikatakan oleh Khadijah meresap di hati. Dakwat pen yang tumpah itu telah meresap ke permaidaini baru. Budaya kuning sudah meresap ke dalam fikiran remaja yang tiada panduan hidup. Jadi untuk ini kita perlu tahu apa itu meresap. Jadi kita lihat dahulu nombor 1, meresap. Lembaga hitam itu telah meresap di dalam kegelapan malam. Betul ke salah? Okey, jadi dalam soalan ni meresap maksudnya kita katakan sebagai menyerap, betul tak? Menyerap. Jadi nombor 1 adalah salah. Okey, lembaga hitam itu telah meresap. Okey, inilah salah. Apa-apa yang dikatakan oleh Khadijah meresap di dalam hati. Okey, maksudnya dia gerah hatilah. Okey, ini betul. Dakwat pen yang tumpah tu telah meresap. Betul lah, okey, sebab dia serap ke permaidaini kan. Jadi ini pun adalah betul. Budaya kuning sudah meresap ke dalam fikiran. Jadi 1 adalah salah. Jadi jawapannya adalah D. Okey, 2, 3 dan 4. Lembaga hitam itu telah meresap. Telah lesap di dalam kegelapan. Sebab ada perbezaan lah. Satu adalah serap, maksudnya menyerap. Lesap adalah hilang. Sepatutnya dia nak tulis lesap. Okey, lembaga hitam itu telah lesap di dalam kegelapan. Okey. Lembaga macam satu bayangan lah, saya tak tahulah. Kadang-kadang bahasa Melayu ni pun kadang-kadang susah nak terang. Macam hantu lah ni mungkin. Okey, jadi hantu itu telah lesap apabila saya pandang ke belakang. Maksudnya hantu itu telah hilang. Ini untuk lesap, ini serap, serap, serap. Okey, jadi nombor 1 adalah salah. Jawapan dia adalah D. Senang sahaja. Soalan seterusnya. Pilih ayat di bawah bermain maksud yang sama dan hampir dengan ayat yang dicetak tebal. Beberapa jenis haiwan liar tidak boleh diburu supaya haiwan tersebut tidak mengalami kepupusan. Jadi apakah jawapannya untuk 12? Okey, jadi jawapan dia adalah A. Okey, larangan memburu beberapa jenis haiwan liar adalah untuk memastikan haiwan tersebut tidak mengalami kepupusan. Kadang-kadang maksudnya sama kan, tapi perbezaan dari segi percakapan. Contohnya, budak itu sangat kacak. Okey, atau semua orang suka memandangnya kerana rupanya yang baik. Pun benda yang sama, cuma perkataan yang berlainan. Beberapa jenis haiwan liar yang dilarang untuk diburu telah mengalami kebaikan. Ini salah. Ini maksudnya kalau jenis haiwan yang dilarang diburu telah mengalami. Kalau sudah pupus, tak payahlah buru. Sebab tak dapat buru pun sebab sudah pupus. Maksud faham? Jadi nomor B adalah salah. Okey? Sebab sudah pupus macam mana mau kita tidak dapat buru kan. C, beberapa jenis haiwan liar tidak dibenarkan untuk diburu kerana haiwan tersebut sedang mengalami kepupusan. Jadi untuk ni dia lebih kepada pun ada sedikit sama kan. Okey, jadi untuk ini perbezaannya adalah tidak dibenarkan. Sebab sini dia tak katakan tidak dibenarkan. Okey, sini dia hanya kata tidak boleh diburu. Dari segi fakta, bukan dari segi nasihat. Dari segi nasihat kita cakap tidak. Mana saya nak kata tidak dibenarkan dan tidak boleh adalah benda yang berbeza kan. Contohnya saya nak katakan manusia tidak boleh membunuh orang. Dengan saya kata manusia tidak dibenarkan untuk membunuh orang. Adalah dua benda yang berbeza. Tidak maksudnya tidak buat perbuatan yang tidak buat. Tidak dibenarkan maksudnya mungkin boleh buat tapi tak boleh dibuat. Okey, lebih kurang macam itulah. Tidak dibenarkan dengan tidak ada perbezaan. Jadi ini adalah lebih daripada kita kata sedikit
perbezaan. Okay? Saya tak kata banyak tapi sedikit lah sebab sini kata maksud yang paling hampir. Kalau bukan A, saya rasa saya akan pilih C sebab tak ada pilihan yang lain. Untuk memastikan beberapa jenis luar tidak, ini pun sudah salah sebab dia kata untuk memastikan beberapa jenis. Sebab kita baca ni, kita bukan untuk memastikan haiwan liar tidak mengalami. Kita kata tadi haiwan liar tidak boleh diburu, bukan nak memastikan haiwan liar tidak dibunuh. Faham tak? Okey, jadi saya harap anda faham. Jadi jawapan dia adalah A. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, soalan nombor 13. Okey, kita ini perlu menggunakan masa yang banyak untuk buat. Okey, jom kita baca soalannya. Lagu kebangsaan berfungsi untuk melambangkan kebanggaan dan kelautan sesebuah negara. Jom kita baca nombor A. Bagi melambang kedaulatan dan kebanggaan setiap negara mempunyai lagu kebangsaan masing-masing. Betul ke salah? A. Jadi untuk A adalah salah kerana kita baca lagi sekali ya. Lagu kebangsaan berfungsi untuk melambangkan kebanggaan. Bagi melambangkan kedaulatan, itu pun rasa pelik. Bagi melambangkan kedaulatan, sini sudah salah. Dan kebanggaan negara mempunyai lagu kebangsaan. Bukan bagi melambangkan. Memang fungsinya adalah untuk lambang. Bukan sebab saya nak melambangkan sesuatu. Sebab memang benda itu melambangkan, lagu melambangkan kebanggaan. Bukan bagi melambangkan kebanggaan, jadi saya nyanyikan lagu negara. Adalah benda yang berbeza. Jadi nombor A adalah salah. Kita lihat pada B. Setiap negara mempunyai lagu kebangsaan tersendiri yang melambangkan kedaulatan negara itu. Betul ke salah? Okey, jadi untuk B adalah salah. Setiap negara mempunyai lagu kebangsaan. Mana sini ada setiap, sini pun tak ada katakan setiap negara. Okey, cuma kata lagu kebangsaan berfungsi melambangkan kebanggaan. Bukan setiap negara mempunyai lagu tersendiri untuk melambangkan. Ada sedikit apa tu kita katakan persamaan lah. Mungkin saya tulis sini 80% sama lah. Okay? Sini saya rasa ni betul tak boleh lah. Ini 50% sama. Tak boleh. C. Kebanggaan dan kelautan negara tidak dapat diterjemahkan tanpa lagu kebangsaan. Ini pun saya rasa salah. Kebanggaan dan kelautan tidak dapat diterjemahkan. Ini lagi pelik kan. Sebab dia kata tidak dapat diterjemahkan. Maksudnya hampir sama tapi sebab dia guna perkataan terjemah, jadi saya rasa pun pelik. Jadi saya bagi dia 60% sama lah. Okay? Kedaulatan sesebuah negara tiada ertinya jika negara tidak mempunyai lagu kebangsaan yang yang membanggakan. Jadi untuk ini pun lagu kedaulatan negara sebenarnya tiada ertinya jika negara itu tidak mempunyai lagu kebangsaan yang membanggakan. Ini pun salah lah. Apa ni? Tunggu saya sudah kedaulatan sesebuah negara tiada ertinya. Bukan kedaulatan negara tiada erti. Okay? Jadi ini lagi salah. Okay? Jadi ini pun saya rasa 50%. Ni sorry ya, sebab saya terlihat jawapan salah. Okay, jadi jawapan nombor 13 adalah boy. Okay? Sebab paling dekat lah. Okay? Paling dekat dengan jawapan. Okay? Setiap negara mempunyai lagu kebangsaan yang melambangkan kebanggaan. Sebab kita pilih yang paling sama maksud kan. Jadi jawapan dia adalah B. Soalan seterusnya, nombor 14. Jaru kamu berhak menyelesaikan. Okey, ini adalah peribahasa, benda yang berbeza pula peribahasa. Maksud peribahasa yang paling sesuai. Jaru kamu berhak menyelesaikan masalah itu, tetapi kamu mestilah berhati-hati agar tidak ada mana-mana pihak yang tersinggung, kata Encik Haris kepada anaknya. Jadi untuk ini apakah jawapannya? Untuk saya nak gariskan kata penting menyelesaikan masalah tanpa tidak menyinggungkan mana-mana pihak. Jadi, apakah jawapannya dekat sini?
Jadi untuk ini adalah jawapan dia adalah apa? Jawapan dia adalah D. Sebab sebenarnya kamu agak-agak pun boleh dapat jawapan kan? Saya haraplah, sebab tu saya tanya. Menarik rambut di dalam tepung, betul tak? Bayangkan rambut kamu di dalam tepung. Kamu tahu tepung kan? Tepung, benda yang putih-putih yang digunakan untuk masak, goreng pisang ke apa kan? Jadi kalau ada rambut di tepung, macam mana kamu nak ambil? Ambil ya? Kamu kena berhati-hati kan? Berhati-hati ambil, buang rambut itu kan. Jadi kita maksudnya kena berhati-hati menyelesaikan masalah. Ada masalah, kena berhati-hati menyelesaikan masalah supaya tidak menyinggung perasaan. Tak nak buat orang lain sedih atau marah kan. Jadi kita kena berhati-hati menyelesaikan masalah. Seperti rambut kita terjatuh ke dalam tepung. Okey, jadi kita lihat ni. Okey, jawapan dia adalah D. Menangguk di air keruh. Maksudnya apa? Menangguk di air keruh. Menangguk air di keruh adalah untuk mendapat keuntungan dalam kesusahan orang yang lain. Okey? Menangguk air keruh adalah air yang kotor atau air yang kotor. Okey, air kotor Menangguk maksudnya macam nak tangkap. Okey, maksudnya orang itu, bayangkan ini adalah orang. Okey, ada orang tapi dia nak tangkap ikan di air yang kotor. Ini ialah sungai. Ikan ini sudah susah. Mengapa ikan ini sudah susah? Ikan ini sudah susah sebab air sudah kotor. Tapi dia mau pergi tangkap itu ikan lagi. Ikan sudah susah nak pergi tangkap. Maksudnya, mengambil kesempatan dalam kesusahan orang lain. Contohnya, saya boleh pilih satu ayat. Bagi saya fikir satu contoh. Okey, contohnya saya boleh kata, okey, dalam kesusahan COVID-19, vaksin yang telah ditemui, dijual dengan harga RM1 juta. Okey, jadi dalam kesusahan ini, pihak-pihak perubatan telah mendapat keuntungan yang lumayan daripada orang yang susah. Mereka bagai menangguk di air yang keruh. Faham? Orang susah, you lagi ambil kesempatan. Okey? Pihak perubatan menjual ubat-ubat dengan harga yang amat tinggi sekali kepada orang-orang yang susah. Mereka ini seperti menangguk di air yang keruh. Okey? Adalah satu contoh lah. Okey? Okey. Jadi, sebelum ajar berpantang mati, maksudnya tidak akan mati jika seseorang itu belum sampai waktunya. Maksudnya, waktunya telah ditentukan oleh Tuhan. Okey, kita tidak perlu takut. Contohnya, kita tidak perlu takut akan masa yang kita akan mati kerana masa itu ditentukan oleh Tuhan. Jadi kita contohnya seperti dalam peribahasa, sebelum ajal berpandang mati, kita perlu percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut akan kematian. Kemudian, sudah terhantuk baru tergadah. Apakah maksudnya? Sudah terhantuk baru tergadah. Maksudnya seperti terhantuk kepala. Ayo, sakitnya saya. Kan awal-awal sudah cakap. Jangan buat macam itu. Tak mahu dengar. Akhirnya mendapat kesusahan. Sudah terhantuk baru tergadah. Macam tu. Betul tak? Jadi macam ni lah. Sudah terhantuk baru tergadah. Okay? Sudah kata berhati-hati semasa berbandu. Lepas tu sekarang ada terlibat dalam kemalangan. Sudah terhantuk baru terngana. Sudah tahu tentang kesakitan yang telah telah menimpa anda. Okey. Jadi inilah contoh peribahasa yang kita boleh katakan. Jadi hari ini saya ajar sampai sini. Saya akan jumpa anda pada video yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bye bye.